Assalamualaikum, salam sejahtera. Sembang EPL episod ke-10. Saya hari ini keseorangan lagi di dalam studio, tetapi saya ditemani oleh Iqbal, penyokong Liverpool yang berada di alam maya, berada di Zoom. Saya akan bersembang dengan dia. Hari ini kita nak cerita pasal Liverpool dan VAR. Sebab ada beberapa penyokong Liverpool kata VAR ni tak suka Liverpool. Bal, kau rasa lepas menentang Brighton, ada beberapa keputusan VAR yang macam tak disenangi oleh penyokong Liverpool lah. Kau rasa macam mana VAR punya prestasi? VAR atau pengadil punya prestasi semasa perlawanan Liverpool dan Brighton? Semasa perlawanan menentang Brighton hari tu, yang masa gol Sadio Mane ni bagi aku sepatutnya tak offside lah. Sebab bila tengok balik, tangan Mane tu seakan-akan sebaris dengan last defender lah. Bagi aku tak offside. And then yang lain satu tu yang mana? Salah. Yang Salah punya gol. Salah. Salah punya gol kan? Ya, betul. Yang awal tu. Yang tu pun offside juga. Yang tu offside. Itu aku setujulah dengan VAR. Yang tu memang offside. Tapi untuk Mane kau tak setuju offside walaupun dia kata ada satu inci atau 2 inci? Tak setuju sebab inci mean bagi aku less than that lah, 0.5 inci lah. Bagi aku benda-benda ni membuatkan bola boring lah. Terlalu precise. Precise. Okay, Brighton dah dapat satu penalti. Okay, ini aku tengok balik ke insiden-insiden yang berlaku lah. Mostly kita nak fokus dekat VAR dengan keputusan pengadil lah. Okay, Brighton dapat satu penalti masa awal tu permainan. Dan selepas itu, okay, mungkin yang first penalti tu memang mungkin betul lah penalti sebab right back Liverpool, budak muda, siapa nama dia? Neco Williams lah. Ya, dia tackle. Okay, tu mungkin penalti bagi aku lah yang aku nampak. Tapi sekarang ni yang dia jadi isu hangat ni sekarang ni yang selepas tu, yang penghujung perlawanan dapat penalti juga. Macam mana kau tengok keputusan pengadilan VAR untuk penalti yang kedua? Adakah kau rasa keputusan tu terang, clear dan obvious? Okay, yang first, yang penalti Nico Williams tu, aku setujulah memang penalti, memang obvious penalti. Yang second, bagi aku no penalti, memang bukan penalti. Sebabnya, bola tu, setahu akulah, peraturan untuk mendapatkan foul, bola tu mesti, bukan, kalau 50-50, mungkin tak ada foul lah. Kalau bola tu jatuh betul-betul dekat kaki player Brighton tu, dan Robertson tackle tanpa kena bola, dan penalti lah. Tapi aku tengok masa tu, bola tu tak sampai pun kaki dekat player Brighton, dan Robertson pun memang kena kaki dia. Tapi bola tu tak sampai lagi kaki player Brighton. So bagi aku bukan penalti lah. It's a very harsh decision lah bagi aku. Kau tak rasa Robertson memang sepak dia, sepak Danny Welbeck? Memang nampak kena. Tapi masalahnya bola tu tak dapat kat Welbeck lagi. Bola tu bukan in possession of Welbeck. Penalti tu tak sepatutnya lah. Okey, sebab ada orang dia kata bila tengok replay nampak macam benda tu brutal. Tapi sebenarnya bila perlawanan sedang berlaku secara laju, ni bukan alasan lah, ini penjelasan daripada penyokong Liverpool cakap kalau nampak macam perlawanan tu sedang berlaku dengan laju sepatutnya tak nampak foul pun. Tapi bila jadi replay nampak macam benda tu macam clear macam tu lah. So dia kata susah nak cakap. Tak tahu lah, macam kau cakap mungkin benda tu tak sampai kaki ke macam mana ke, ataupun agak soft lah kan untuk kau. Okey, selepas tu jurulatih Liverpool Jurgen Klopp kata keputusan penalti diberikan sebab pengadil tiup lepas tengok VAR dan mungkin bukan sebab memang penalti. Kau rasa kecewa dengan Jurgen? Sama kecewa? Kecewa memang kecewa. Tapi dalam perlawanan macam ni sepatutnya Liverpool ambil peluang yang diorang ada lah. Banyak je yang diorang boleh score tapi diorang tak ambil lah. So in the end, bagi aku keputusan referee tu memang kita tak boleh buat apa. Tapi peluang yang Liverpool ada tu sepatutnya ambil lah. Itu memang memang aku tak boleh nak complain lah. Liverpool sepatutnya ambil peluang yang diorang ada. Okey, statistik menunjukkan pasukan Liverpool adalah mangsa keputusan yang diubah oleh VAR yang paling tinggi sebanyak 8 kali. Aku rasa nombor 2 Manchester United sebanyak 4 kali. Jadi kau rasa VAR memang tak berat sebelah untuk Liverpool? Ada keputusan yang aku setuju, ada keputusan yang aku tak. Tapi in the end, kalau dah VAR kata kena accept lah, memang tak boleh ubah apa-apa. Kalau kita komplain sebanyak mana pun tak boleh ubah apa-apa. Liverpool kena accept dan just move forward lah.
Okey, Robertson ada kata baru-baru ni, aku tak pasti dekat dalam media sosial ataupun kat tempat lain. Dia kata dia tak kisah penalti yang diberikan tu, dia kata tapi dia nak keputusan pengadil secara konsisten. Dia kata kalau tackle dia kena penalti, sepatutnya dalam perlawanan lain pun kena konsisten, kena bagi penalti juga. Dia merujuk kepada tackle terhadap Rashford dan Traore. Tapi aku tengok balik Traore dengan Rashford tu memang bukan penalti, lagi tak clear daripada dia dengan Robertson punya insiden dengan Welbeck. So, okay, persoalannya dia nak konsisten. Tapi boleh ke kita nak dapat konsisten daripada VAR dan pengadil yang berbeza? Bermaksud VAR ni pun dikawal oleh manusia ataupun yang mempunyai pendapat yang berbeza. Mungkin kalau aku letak kau VAR, mungkin kau bagi penalti. Kalau letak aku mungkin tak bagi penalti. Macam mana pandangan kau? Boleh dapat keputusan konsisten? Ataupun benda ni it's benda yang kita kena accept? Bagi aku benda ni memang kita kena accept sebab orang lain dia punya interpretation of rules. Macam kau cakap tadi, Traore dengan Rashford mungkin referee lain, untuk Liverpool referee lain. So dia punya pemahaman rules, interpretation of rules tu berbezalah dengan orang. Kita tak akan dapat konsistensi yang kita harapkanlah selama ni, kita tak akan dapat. Itu memang aku setuju dengan apa yang kau cakap lah. Okay, Jurgen ada tambah ni, dia komplain, dia katanya kick off time awal sangat, pemain tak dapat rehat yang cukup, perlu ada 5 substitution juga sebab nak lindung pemain supaya tak dilanda kecederaan. Kau sokong Jurgen ataupun kau rasa dia patut ataupun kau rasa benda ni alasan je bagi dia, patut ikut je apa yang ditetapkan oleh EPL? Aku sebagai penyokong Liverpool, aku sokong Jurgen, apa yang Jurgen cakap. Kita perlukan 5 subs and then congestion fixtures, perlawanan terlalu banyak dalam masa yang singkat lah. Player pun memang tak sempat nak recover balik. Tapi Jose Mourinho ada cakap benda ni dia dah biasa dah. Dia komplain banyak mana pun takkan berubah lah Premier League. So kena terima dan adjust dengan sebaik mungkin lah. Tapi kalau kau tengok all the other Europe punya league, macam Bundesliga, La Liga, dia orang ada 5 subs tak silap aku. And then dia punya injury pun tak sebanyak Premier League lah. Macam Liverpool sekarang dah ada I think about 6 atau 7 pemain utama yang dah injured. So ni buat masalah yang besar lah untuk Jurgen Klopp. Aku macam tak yakin sangat Liverpool boleh retain Premier League lah season ni. Okay, kau cakap kau sokong Jurgen punya kenyataan. Aku nak bagi kau satu situasi lah. Bila kau cakap pasal slot timing, mungkin dia nak slot timing lambat sikit ke apa semua. Tapi kena ingat tau, Bal. Sebab slot timing ni penting untuk broadcaster macam Sky Sport, macam BT Sport ni. Bukan sebab apa. Sebab slot timing ni untuk diorang buat duit. Prime punya timing. Betul tak? Kau setuju dengan aku? Okay, so EPL kena decide bagi timing ni. Diorang pun decide, okay, ini slot yang kita boleh buat duit. Dan akhirnya EPL akan dapat duit tu dan duit tu akan dibahagi kepada pasukan. Tak ke kau rasa patut pasukan tak boleh komplain? Sebab at the end, slot timing tu, broadcaster dapat duit, tapi EPL pun dapat duit daripada menjual dekat broadcaster. Dan sebenarnya duit tu semua dapat kat klub. Okay. Itu macam mana? Untuk isu ni, ada 2 orang yang kita kena fikir. Satu klub, satu coach. Manager lah Jurgen Klopp. Memang klub akan dapat duit yang banyak, tetapi Jurgen Klopp akan menghadapi masalah yang besar dengan semua kecederaan yang dia ada. So macam Jurgen Klopp, dia pun cakap dia pun tak sure dia boleh finish season ni dengan 11 kesebelasan utama dia atau tidak. So in the end kita nak tengok semua player stars main kan, bukan setakat budak-budak muda, budak-budak kecil main. So itu mungkin boleh affect viewers juga, kau rasa? Tak tahu lah. Okay, kau pilih. Okay, contohlah. Dia kata, okay tak apa, you all tak nak timing ni, aku bagi timing lain, tapi aku nak tolak duit korang 30 juta. Kau rasa Liverpool boleh terima aku nak duit balik 30 juta? Memang kelab Liverpool takkan terima lah benda macam tu. Tapi yelah, macam tu lah dia punya reality dia. Reality ni kau kena pilih satu lah. Betul tak? Betul. So memang kena pilih ikut broadcaster lah. Okay. Sorry? Tapi jangan terkejut Min, towards the end of the season kita tengok semua budak 19 tahun, 18 tahun je main dah untuk Liverpool.
Okey, itu kita akan tengok lah sebab sekarang ni kalau kita tengok injury list yang paling banyak, kebanyakannya Liverpool lah kan. Kalau kita tengok kelab-kelab besar lain, kemungkinan Arsenal ada sikit, mungkin Spurs tak banyak, United pun tak banyak sekarang. Tapi kita kena tengok macam mana congestion lah sebab dengan game-game European game apa semua kan. Okey, Alas Abal kau rasa VAR ni merosakkan bola sepak? Adakah lagi banyak keputusan salah daripada keputusan yang tepat? Lebih banyak keputusan tepat, tetapi dia membuatkan bola boring. Dia buatkan bola predictable. Dan benda macam ni tak shock lah lama-lama. Lama-lama tak enjoy tengok. Sebagai contoh lah, kau bagi aku contoh. Kenapa kau rasa VAR ni boring? So, every time ada goal, kita kena stop kejap. The continuation of play tu dah tak ada lah dalam game. So every time ada goal, every time ada foul, kita kena stop 1 minute, 2 minutes tengok. So dia punya momentum, dia punya adrenaline rush tu berkurang lah. Lari sikit lah. Tapi lari sikit. Tapi adakah kau rasa kau nak keputusan yang tepat ataupun kau rasa kau boleh let go yang mana kau rasa? Sebab VAR ni untuk mencari keputusan yang lebih banyak untuk menolong pengadil kan? Macam mana kau rasa? Bagi aku tak perlulah ada VAR. Kau tak suka VAR No, tak perlu. So kalau ada kesilapan tak apa. Itu adalah kontroversi daripada pengadil, itu adalah bola sepak. Kita perlukan kontroversi yang orang kata natural instead of just reviewing everything and up until 1 inch 0.5 millimeter. Not for me lah, I mean. Tapi Bal, yang tu, itu bukan VAR punya salah. Itu the rules itself. Peraturan tu yang menyebabkan. Contoh, kalau dia kata, okay, kita ubah peraturan, offside lepas ni, kalau kurang daripada 1 inci atau 2 inci, kita akan let go. Dan mungkin handball punya peraturan pun kita akan tukar sikit. Itu bukan salah VAR. Ataupun kau rasa sebenarnya VAR ni kau tetap tak suka sebab dia melambatkan game? A bit of both. Dia melambatkan game, mengurangkan momentum. Dan keduanya dia terlalu precise lah bagi aku. Macam tu robotik lah. Even though memang manusia yang review, but after seeing all the videos, after tengok even all the lines and everything, tak seronok. It doesn't give you any enjoyment. Liverpool champion musim ni? Kalau dia boleh keep at least 9 or 10 kesebelasan utama dia orang lah. Kalau sekarang ni macam last game Brighton, ada I think 3 player muda, then it's quite difficult. Okay, aku rasa itu saja. Aku rasa pandangan daripada Iqbal. Dia tak suka VAR. Dia kata kalau boleh kita nak natural, traditional macam bola sepak. Sebab ada setengah penyokong, dia nak VAR sebab dia nak lebih keputusan tepat daripada keputusan yang walaupun lambat sikit. Habis benda ni at the end of the day masing-masing punya pendapat lah kan. Because ada kelab yang suka, ada individu yang suka, ada individu tak suka. Mungkin ada orang cakap kena ubah peraturan kan, tapi itu selera masing-masing lah. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Iqbal, penyokong Liverpool yang tak kontroversi sangat. Kita kalau boleh kita nak kontroversi sikit Bal. Lain kali kutuk Man U sikit. Kau kan selalu kutuk MU. Lagat tapi. Okey, itu saja episod kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah pada minggu depan. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum.